Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan soalan isi biologi dan jawapannya. Soalan 1A. Sequoia sempervirens merupakan pokok yang tertinggi di dunia. Setiap hari, pokok ini dapat menyerap 1000 kilogram air dari tanah dan mengangkutnya ke batang dan daun sehingga ketinggian 100 meter. Sistem pengangkutannya yang efisien seperti dalam Rajah 4.1 dapat memastikan air diangkut secara berterusan dari akar ke pucuk. Berdasarkan Rajah 1.1, huraikan mekanisme pengangkutan air dari dalam tanah hingga ke daun. Jawapan saya, air daripada tanah meresap masuk ke dalam akar secara osmosis. Kemudian air meresap melintasi korteks akar secara osmosis. Keadaan ini menyebabkan osmosis berlaku secara berterusan merentas lapisan korteks, endodermis dan perisikl. Hal ini mewujudkan tekanan akar yang menolak air ke dalam salur xilem akar dan seterusnya ke dalam salur xilem batang. Air ditarik naik dari akar ke batang melalui tarikan transpirasi dan dibantu oleh tindakan kapilari. Tindakan kapilari dalam salur xilem batang dihasilkan oleh daya lekitan dan daya lekatan. Hal ini menyebabkan air bergerak secara berterusan di dalam salur xilem batang. Selepas itu, air bergerak masuk ke dalam daun melalui xilem dalam urat daun. Air tersejat dalam ruang antara sel dalam mesofil berspan. Lalu, wap air akan keluar melalui stoma semasa transpirasi. Untuk soalan kedua, Rajah 1.2 menunjukkan dua proses yang dialami oleh tumbuhan. Soalannya, bezakan proses X dan Y. Jawapan saya, proses X berlaku pada waktu siang yang panas dan berangin, manakala proses Y berlaku pada waktu malam dan awal pagi. Yang kedua, proses X. Ketika proses X, air terbebas dalam bentuk wap air, manakala ketika proses Y, air terbebas dalam bentuk titisan air. Akhir sekali, proses X membebaskan molekul air yang tulen sahaja, manakala proses Y membebaskan air yang kaya dengan mineral. Soalan terakhir, sebuah kilang membebaskan sisa toksik ke udara dan air. Keadaan ini menyebabkan air dan tanah di kawasan tersebut tercemar dengan logam berat. Hal ini bukan sahaja menjejaskan kesihatan manusia, bahkan merencat pertumbuhan-tumbuhan serta membunuh hidupan akuatik. Berdasarkan pengetahuan biologi anda, cadangkan satu cara semula jadi untuk mengurangkan kandungan logam berat di dalam tanah dan air di kawasan tersebut. Jawapan saya, berdasarkan pengetahuan biologi saya, satu cara semula jadi untuk mengurangkan kandungan logam di dalam tanah dan air di kawasan tersebut ialah dengan menggunakan kaedah fitoremediasi. Kaedah ini merupakan satu kaedah rawatan yang menggunakan tumbuhan untuk tujuan degradasi, pengekstrakan atau penyingkiran bahan pencemar di dalam tanah dan air. Sebagai contoh, akar pokok kangkung darat berupaya menyerap merkuri dari dalam tanah, manakala akar pokok kangkung air pula dapat menyerap logam berat, kadmium daripada tanah. Sekian, terima kasih.